Definisi kesihatan mental sering dipengaruhi oleh perbezaan budaya, penilaian subjektif dan teori profesional. Ini merupakan sebab mengapa kesihatan mental tidak mempunyai satu istilah rasmi atau definisi yang tetap. Apa yang kita tahu, ia merupakan satu asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat untuk berfungsi secara efektif. Tidak ada sebarang penentu yang jelas untuk membezakan antara mereka yang mempunyai kesihatan mental yang baik dan mereka yang tidak. Ini adalah kerana ia banyak bergantung pada faktor sekeliling. Antara faktor yang boleh menjejaskan kesihatan mental ialah masalah sosioekonomi, pertukaran kepada persekitaran, tekanan di tempat kerja dan penyakit fizikal. Masalah kesihatan mental tidak sama dengan penyakit mental kerana penyakit mental merupakan keadaan di mana tahap mental seseorang menjejaskan fungsi seharian individu dan ia memerlukan rawatan. Jadi mari kita kenali contoh-contoh masalah kesihatan atau penyakit mental yang ada. Hai Dana, Assalamualaikum. Saya Arisa Azri binti Nun Arimansyah akan mengupas sedikit mengenai salah satu penyakit mental iaitu skizofrenia. Skizofrenia ini tidak boleh dibawa main kerana ia boleh mengganggu kewarasan seseorang. Kenapa? Kerana skizofrenia ini boleh mempengaruhi perasaan, tingkah laku dan juga pemikiran seseorang. Untuk mudah difahami, mereka seolah-olah berada di dalam dunia mereka sendiri. Gejala positif skizofrenia ini adalah mereka berhalusinasi dan juga delusi. Mereka kadang-kadang mendengar suara di dalam kepala mereka. Manakala gejala skizofrenia negatif pula adalah mereka sering mengasingkan diri dan berdiam diri sahaja. Skizofrenia ini hanya boleh dirawat dengan memberikan suntikan agar dapat mengawal semula paras kimia di dalam otak mereka. Selain itu, sokongan moral daripada kenalan rapat juga memainkan peranan penting untuk membantu mereka sembuh. Sekian sahaja daripada saya. Di sini saya akan kongsikan antara masalah penyakit mental yang lain iaitu Major Depression Disorder ataupun kita sebut sebagai MDD. Apa yang dimaksudkan dengan MDD ini ialah di mana seseorang itu mengalami perasaan sedih yang berterusan untuk jangka masa yang panjang. MDD ini juga disebut sebagai kemurungan klinikal di mana ia satu keadaan perubatan yang signifikan yang boleh mempengaruhi banyak perkara dalam hidup seseorang seperti perasaan, tingkah laku dan juga fungsi fizikal. Apakah tanda-tanda yang memungkinkan seseorang itu mengalami MDD? Antaranya ialah hilang minat kepada perkara yang digemari, rasa sedih atau kesunyian yang berpanjangan, mudah menangis atau menangis tanpa sebab, hilang tenaga ataupun selera makan, rasa bersalah yang melampau atau hilang keyakinan diri, timbul perasaan untuk membunuh diri, sukar untuk menumpukan perhatian dan juga mengganggu waktu tidur. Jika anda ataupun insan di sekeliling mengalami sekurang-kurangnya 5 daripada tanda-tanda ini dalam tempoh melebihi 2 minggu, bersegeralah berjumpa dengan doktor ataupun ahli perubatan yang diiktiraf. Hai, Assalamualaikum. Saya Mas Ika Nazila akan meneruskan perbincangan kita berkenaan mental illness pada hari ini iaitu anxiety disorder. Apa itu sebenarnya anxiety disorder? Sebenarnya dalam kehidupan manusia, perasaan cemas itu normal. Namun, ia menjadi tidak normal apabila anda mengalami perasaan cemas yang berlebihan tanpa sebab yang kukuh. Pengidap penyakit anxiety disorder mempunyai beberapa simptom. Sebagai contoh, gugup, gelisah dan mereka sentiasa berasa tegang. Mereka juga sentiasa berasa lemas tanpa sebab yang kukuh. Detakan jantung mereka juga sentiasa laju serta mereka sukar untuk bernafas. Mereka juga bahkan sukar untuk tidur serta sulit untuk konsentrate dalam melakukan sesuatu hal sehingga menjejaskan aktiviti seharian mereka. Terdapat beberapa jenis anxiety disorder yang dapat dilihat iaitu pertama sekali social anxiety disorder di mana pengidap rasa takut untuk berada di hadapan khalayak ramai kerana mereka takut diamati dan dinilai oleh masyarakat sekeliling. Selain itu, gangguan obsesif kompulsif ataupun OCD yang sering dikaitkan dengan kebersihan yang melampau. Pengidap OCD cenderung untuk melakukan sesuatu perkara berulang kali tanpa sebab yang kukuh kerana mereka merasakan diri mereka tidak puas dalam melakukan perkara itu sekali sahaja atau merasakan perkara itu tidak cukup untuk mencapai kepuasan diri mereka. Dan akhir sekali PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder di mana pengidap pernah mengalami pengalaman yang buruk dalam kehidupan mereka seperti pernah tinggal di kawasan bergolak, pernah mengalami bencana alam ataupun merupakan mangsa keganasan domestik. Orang yang menderita PTSD ini sering cenderung untuk berfikir pengalaman mereka secara berulang kali sehingga menyebabkan mereka depresi ataupun sukar untuk tidur. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Hai, topik seterusnya yang akan dibincangkan adalah bipolar disorder, iaitu satu penyakit mental yang mana pesakit akan mengalami episod atau tempoh gangguan mood atau emosi yang ekstrim antara depresi dan manik. Hari ini saya akan berkongsikan 3 mitos yang berkaitan dengan bipolar disorder dan apa fakta yang sebenarnya. Mitos yang pertama, bipolar disorder jarang dihadapi oleh kebanyakan orang. Faktanya adalah penyakit ini merupakan antara penyakit mental yang 3 teratas yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Mitos yang kedua adalah orang yang mengalami bipolar disorder terlalu beremosi. Faktanya adalah perubahan mood atau emosi pesakit bipolar adalah berbeza kerana ia melibatkan perubahan tenaga, aktiviti dan tidur yang teruk. Dan mitos yang ketiga dan yang terakhir adalah bipolar disorder hanya melibatkan episod mania. Faktanya adalah penyakit ini melibatkan gangguan mood yang melibatkan mania dan kemurungan. Mania adalah satu keadaan di mana pesakit itu terlebih aktif dan teruja, manakala kemurungan adalah keadaan emosi, tenaga dan aktiviti yang rendah. Sekian sahaja untuk perkongsian hari ini. Kesimpulannya, masalah kecelaruan mental ini boleh berlaku kepada mana-mana golongan sahaja, sama ada golongan dewasa maupun golongan remaja. Bahayanya masalah mental ini sehingga boleh menyebabkan seseorang itu nekat untuk membunuh diri serta mencederakan diri mereka sendiri. Oleh itu, kita juga sebagai masyarakat perlulah memainkan peranan kita untuk membantu golongan-golongan yang mempunyai masalah mental ini. Antara langkah yang boleh kita lakukan untuk membantu golongan-golongan ini adalah dengan memberi sokongan dan semangat kepada mereka supaya mereka mempunyai kekuatan untuk melawan penyakit yang sedang mereka hadapi. Selain itu, kita juga boleh menunjukkan sikap keprihatinan kita terhadap mereka supaya mereka merasakan bahawa masih ada yang sayang kepada mereka dan masih ada yang peduli tentang mereka. Jelaslah bahawa masyarakat juga turut memainkan peranan yang penting dalam membantu golongan ini. Oleh itu, masyarakat perlulah mengambil tahu serta menambahkan pengetahuan mereka berkaitan masalah mental ini supaya ia dapat memberi manfaat kepada mereka serta orang yang mereka sayang pada masa hadapan.